Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zuhaimi bin Lili Razali, matric number 23DIB20F1027. Today I want to present about concept and method of business in Islam, which is musyarakah. For Islamic economy, DPD 20053 for Madam Anis Farita binti Muhammad Yatim. Okay. Next is definition musyarakah. The word musyarakah comes from Arabic, which is taken from the word syaraka, which means to ally or agree. According to the term, musyarakah is a cooperation agreement between two or more parties for a particular business in which each party contributes fund, charity or advertise with the agreement that the benefit and risk will be shared according to the agreement. Yang maksud ni, perkataan musyarakah ni diambil daripada bahasa Arab, iaitu perkataan syarakah yang bermakna setuju, menyetujui. Menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak perlu memberikan kerjasama dan dana, iaitu amal dan advertise, dengan sepakatan bahawa keuntungan dan risikonya akan ditanggung bersama-sama. Next, Westerner define musyarakah as a form of partnership in which two or more people combine their capital or labor to share profit, enjoy equal right and responsibility. Yang ini orang barat dia mendefinisikan bahawa musyarakah sebagai sebuah bentuk perkongsian di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagikan keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama. Next, musyarakah is an agreement entered into between two or more parties as partners to share capital and profit in a business or enterprise. If the enterprise suffers a loss, then the distribution of loss must be based on the respective capital that is highlighted. It is not required that all partners have a same amount of capital. Yang ini daripada apa yang kita fahami. Dari segi istilah, musyarakah adalah perjanjian yang dimeterai antara dua pihak atau lebih sebagai rakan kongsi untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, maka pembagian kerugian mestilah berdasarkan modal masing-masing yang diketengahkan. Tiada syarat modal, semua akan kongsi. Maknanya kat sini tak kisah kita punya partner tu nak share berapa persen dalam pelaburan dia. Next is referring from Al-Quran and As-Sunnah. From Al-Quran, daripada surah Al-Syad ayat 24 yang bermaksud, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan daripada As-Sunnah, artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Next is pillars of musyarakah. First, shareholder and partner. Second, capital. Third, project. Fourth, profit. 5, sirah. Ijab and kabul. Okay, yang ini pillar ni ialah rukun dalam musyarakah. Rukun dalam musyarakah mestilah yang pertama pemegang saham dan rakan-rakan kongsi. Yang kedua, kena ada modal. Yang ketiga, projek yang untuk dilaburkan. Yang keempat, untung. Yang kelima, sirah. Okay, next is condition of musyarakah. First, shareholder. Alright. Each shareholder and partner shall be eligible to appoint a representative and be a representative. Each shareholder is a joint owner of the company and has the right to manage the business of the company on his or her behalf, as well as on behalf of other shareholder as representative. All musyarakah can be conducted between individual as well as between corporate bodies. Masuk kat sini, syarat musyarakah yang pertama ialah pemegang saham. Setiap pemegang saham dan rakan kongsi hendaklah rakyat untuk melantik wakil dan menjadi wakil. Syarat ini menjadi wajib kerana dalam perjalanan perniagaan al-musyarakah kena terdapat konsep al-wakalah. Setiap pemegang saham adalah tuan punya bersama syarikat dan berhak mengurus perniagaan syarikat bagi pihak dirinya serta bagi pihak pemegang saham yang lain sebagai wakil. Al-musyarakah boleh dijalankan secara individu dan juga antara badan-badan korporat. Next is capital. Capital should consist of money and goods that can be valued in money. Capital should be mixed into joint ownership between shareholders without distinguishing between the ownership of one person and another. Shares are not necessarily the same among all shareholders. Each shareholder may transfer ownership of his share to another person. Okay, yang kedua ni adalah modal. Modal hendaklah terdiri daripada wang dan barang yang boleh dinilaikan dengan wang. Modal hendaklah dicampur menjadi milik bersama di antara pemegang saham tanpa dibezakan antara hak seseorang dengan yang lain. Kadar saham tidak semestinya sama di antara semua pemegang saham. Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik sahamnya kepada orang lain. Okay, next, number 3 is project. All musyarakah project must be halal according to syarak. The work carried out by the shareholder for the company shall be assessed separately and may be mixed during profit sharing. A shareholder can delegate the task of carrying out a company project to his partner. The assignment of duty to a particular person can be a condition for the establishment of a company. Okay, yang nombor 3 ni projek. Okay, semua projek al-musyarakah hendaklah mengikut syarat. Kerja-kerja yang dijalankan oleh pemegang saham untuk syarikat hendaklah dinilai secara berasingan dan boleh dicampur semasa pembagian untung. Seseorang pemegang saham boleh menyerahkan tugas menjalankan projek syarikat kepada rakan sekongsinya. Penyerahan tugas kepada orang tertentu
boleh dijadikan syarat sebagai penubuhan syarikat. Okay. Next, a shareholder who is assigned to carry out a company's project can carry out all matter related to the project except for matter that will cause other shareholder to doubt him, such as mixing the company's property with his property, making al-musyarakah agreement with other parties without the consent of other shareholder, or giving debt to any party from the company's property without their consent. Pemegang saham yang diberikan tugas menjalankan projek syarikat boleh menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan projek itu, kecuali perkara-perkara yang menyebabkan keraguan pemegang-pemegang saham yang lain terhadap dirinya, seperti mencampurkan harta syarikat dengan hartanya. Membuat akad al-musyarakah dengan pihak lain tanpa keizinan daripada pemegang-pemegang saham yang lain, atau memberi hutang kepada mana-mana pihak daripada harta syarikat tanpa keizinan. Oleh itu, sekiranya ia melakukan mana-mana perkara yang tersebut, maka tanggungjawabnya berubah kepada amanah kepada penjamin. Next, for is profit. The profit sharing rate shall be determined during the contract. The distribution of profit can be according to the rate agreed upon during the contract. Unintentional or negligent loss burden liability shall be in accordance with the respective share ratio. Okay, yang keempat, untung. Kadar pembagian keuntungan hendaklah ditentukan semasa akad. Pembagian keuntungan boleh mengikut kadar yang dipersetujui semasa akad. Tanggungan beban kerugian yang tidak disengajakan atau cuai hendaklah mengikut nisbah saham masing-masing. Next is musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah, diminishing partnership, is also known as musyarakah mutanai bitamlik, which is partnership ending in ownership. Through this concept, the bank and its customer share capital to acquire an asset. Thus, the ownership of the asset is on both parties. The asset will become the full property of the customer when he has repaid all the financing highlighted by the bank within a period of time. Okay, musyarakah mutanakisah ni ialah perkongsian yang semakin berkurangan dikenali sebagai musyarakah mutanai bitamlik, iaitu perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan. Melalui konsep ini, bank dan pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Maka pemilikan aset tersebut adalah ke atas kedua belah pihak. Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali ke semua pembiayaan yang diketengahkan bank dalam tempoh masa yang ditetapkan secara berkala. Okay, next, a part of mudharabah, musyarakah is also one of the form of product under partnership contract list in Islamic banking institution. In the application of the Islamic banking system, the bank acts as a partner to its customer by providing financing on the concept of musyarakah without charging interest rate. The bank can finance the enterprise in whole or in part. Okay. Yang ini maksudnya selain mudharabah, musyarakah juga merupakan salah satu bentuk produk di bawah konteks perkongsian yang tersenarai dalam institusi pembankan Islam. Dari segi bahasa, musyarakah atau syarikah bermaksud percampuran milik
harta milik orang yang lain sehingga tidak dapat dibezakan antara satu sama lain. Di dalam aplikasi sistem perbankan Islam, bank bertindak sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan menyediakan pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa mengenakan kadar faedah. Bank boleh membiayai perusahaan tersebut sepenuhnya atau sebahagian sahaja. Okey, itu saja dia saja. Sekian, terima kasih.